yang seronoknya hari ni saya mendengar pula. Ini lagi seronok. Ini saya kata saudara apa pula. Bila sahabat saya, bukan jauh pun, saya rapat dulu masa dia sebagai ahli pemuda, belum bergelar ahli parlimen, belum bergelar timbalan menteri. Saya rapat, tapi dah jadi menteri ni, saya menjauhkan diri. Sebab kadang-kadang orang ni bila jadi menteri dia sombong. Nak jumpa pun susah. Macam saya kata selalu, bila mereka tidak jadi menteri, kita telefon, sekejap je angkat. Tapi kalau dah dapat jadi susah politik pada menteri, dapat jawatan sebagai ahli parlimen, ahli luar negeri, jadi exco, jadi timbalan menteri, jadi menteri, susah nak jumpa. Tak apalah, itu bukan masanya. Cuma sahabat saya ni, Saudara Zahidi, beliau adalah bertanding di Padang Besar yang telah pun disingkirkan. Yang memang pun melanggar ketetapan parti. Bertanding atas tiket bebas ke apa ke, itu hal anda. Tapi definitely, pastinya beliau disingkirkan daripada parti UMNO. Cuma bila saya tengok kenyataan dia hari ini, kenyataannya mengatakan bahawa dia akan menyertai parti PKR, Parti Keadilan, bersama dengan 100 orang. Seronoknya saya tengok. Sebab inilah orang yang dulu, bila Datuk Seri Zahid bersetuju mewujudkan kerajaan perpaduan, dulu kata no Anwar. Dulu kata no DAP. Sekarang kamu nak masuk parti tu. Apa punya orang lah korang ni? What type of sandiwara you are talking about? Saya heran. Dia kata bahawa 100 orang pengikut dia di Padang Besar akan menyertai parti PKR. Habis parti PKR siapa yang pimpin? Siapa yang pimpin Parti Keadilan? Bukan kena Datuk Anwar Ibrahim? Saya kata, tidak, itulah ditibai Datuk Seri Zahid. Zahid Hamidi bercakap tak betul, membohong, kata no Anwar, no DAP, no PBM, tak cerita lah saudara. Sekarang, saya akan menyertai parti PKR bersama dengan 100 orang. Dan bila saya tanya ke teman-teman saya dalam PKR, tak ada pun permohonan. Apa sandiwara dia nak main? Begitu juga ni, Mat Mata Sepit ni, Khairi. Saya akan memikirkan dalam musim pilihan raya negeri nanti di Selangor. Mungkin I will make a comeback. Betul ada pula cerita akan masuk Keadilan. Hei, kau balon Zahid Hamidi bagai nak gerak. Siang hari, siang malam. Sekarang ni bila kamu dipecat, mula terhegih-hegih. Mahu menyertai Parti Keadilan. What type of people you are? Sebab itu saya kata, orang politik ni lebih buruk perangainya. Cakap tak semua bikin. Saudara. Nah, bila kita pecat saja, bila dipecat ke UMNO, tak pasal-pasal orang luar bercakap. Yang saya gelak sangat, saudara, orang daripada parti lebay-lebay ni. Saudara jangan marah dengan saya. Ini kenyataan. Sedangkan mereka memecat Takiri di Terengganu. Ada UMNO bising. Malah bila Takiri nak baik dengan UMNO, kita tak ada masalah. Kemudian begitu juga dengan ini, ahli Parlimen Tumpat dulu, Datuk Cik Lah. Dia orang pecat. Berapa ramai orang pecat? Kita tak ada bising. Tapi bila berlaku pemecatan dalam UMNO, bila UMNO melakukan pembersihan oleh Datuk Zahid Hamidi, bagai nak rak satu dunia, seolah-olah besok tiada hari lagi dalam politik. Seolah-olah dunia ni kiamat lah, macam nak kiamat. Zahid tak betul, itu tak kena, ini tak kena, zalim lah sebagainya. Sedangkan, saudara, sebelum ini, diorang lah yang bercakap macam-macam. Malahan saya bercakap terus terang, saya bersetuju. Pemecatan apa yang berlaku, penggantungan terhadap parasit yang ada dalam UMNO ni, bukan 5-6 orang tu saja saya. Saya ada 5-6 nama lagi yang saya nak cadangkan. Malahan saya tiap-tiap malam bercakap. Datuk Seri Presiden ni, dia punya dadanya berapa ekar besar. Sebab saya nak bawa tape, nak ukur. Asyik berlapang dada saja. Jadi sekarang ni, banyak pula yang bersetuju dengan saya. Tetapi sekarang ni, bila dah dipecat, salah Zahid Hamidi pula dah. Bila saya bersetuju, saya pula membodek Zahid Hamidi. Bila masa saya bodek Zahid Hamidi? Kalau tak betul, saya palu. Bila masa saya nak bodek Anwar Ibrahim? Saya dengarlah, saya tanya apa dasar ekonominya. Tapi bila dia melantik anak dia sebagai penasihat dia, apa masalahnya? Tokoh besar pun kadang-kadang tancung dan lantik anak dia sebagai penasihat dia. Tokoh-tokoh besar. Genting anak dia pula jadi CEO dan sebagainya. Apa kita nak merepek, nak marah sangat? Itu keadaannya. Sudah. Secara Abroy dia kata, sudahlah kaki ampu. Apa yang saya mengampu? Apa saya dapat? Ini masalahnya. Kadang-kadang saudara, bila kita bercakap yang benar, maka orang akan melihat bahawa macam-macam lah orang kata. Kaki pengampu lah, sebagainya. Saya dari dulu lagi, saya tak pernah menyentuh Datuk Anwar Ibrahim secara peribadi. Sebab saya tahu beliau mempunyai agenda. Tapi bila orang mengatakan,
bahawa Datuk Anwar Ibrahim mengkhianati. Cakap-cakapnya berhubung dengan menentang kronisme, korupsi dan nepotisme. Saudara, ini soal pelantikan Nur Izzah ni bukan nepotisme. Kalau yang dikatakan nepotisme yang kita tentang apabila harta negara dibalun habis-habisan. Projek negara. Ini dia orang nak kebas sesama dia orang tu boleh. Inilah kalanya. Jadi pada teman-teman, sebelum anda termakan dengan omelan politik mereka itu, bersabar saja, tenang dulu fikiran, berfikir. Ini kadang-kadang orang politik ni memang pakar lah. Melakukan omelan demi omelan. Mengomel tak menentu. Jadi bagi saya lah, kita ni kenapa tidak? Kita adakan pemikiran kita yang terbuka, kita tengok satu isu itu. Cuma sekali lagi saya katakan, dalam isu Nurul Izzah ini, saya menyalahkan pegawai di PMO yang tidak mengawal penerbitan berita yang tak sepatutnya. Tak ada keberuntungan apa-apa untuk rakyat. Nak dia war-warkan buat apa? Biarlah nak beranak, nak sihat. Walaupun Datuk Anwar Ibrahim melantik, untuk apa diwawarkan? Melainkan diumumkan Datuk Nurul Izzah menjadi pengurusi kumpulan Wan Sembilan Pekerja. Itu lain, saudara. Baru kita marah dia, baru kita bantai dia. Apa punya nepotismanya. Ini isu yang tular. Saya nak kena bercakap juga. Cuma saya selalu bercakap. Jadi kawan-kawan kita yang berada di pejabat Perdana Menteri, pegawai-pegawai, sama ada anda pegawai akhbar, pegawai media, sebelum satu berita nak disiarkan, fikir dulu kesan politik. Kadang-kadang tak perlu pun disiarkan berita itu. Kalau benda itu bukanlah sesuatu yang menggemparkan ataupun sesuatu yang ada kepentingan rakyat. Tapi nampak gaya sekarang ni, tular satu cerita lagi apabila tentang perlantikan. Iaitu Puan Nurul Izzah sebagai pembantu kepada penasihat, sebagai penasihat pada Perdana Menteri. Hari ini, maka terpaksalah menjawab. Mengikut saya nak baca ni, dia kata beliau hanya diberikan, Nurul Izzah hanya beri feedback kepada PM, bukan ada kuasa pun. Jadi, tugas Nurul hanyalah untuk dapatkan maklumat balas daripada rakyat, terhadap dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk dimaklumkan kepada Perdana Menteri. Itu tugasnya, kata daripada sumber daripada pejabat Datuk Anwar Ibrahim. Cuma saya katakan, bila dah keadaan begini, akhirnya boleh menjadikan isu politik. Sepatutnya tak, at the first place, untuk awalan tak sepatutnya berita itu disiarkan. Saya rasa lah, kalau saya duduk kat pejabat Perdana Menteri, saya buang pegawai tu. Tak sepatutnya, berita yang tak ada kena-mengena, yang tak ada kepentingan. Dia sebab pelantikan itu, betul kalau betul lah pelantikan. Tapi apa manfaat untuk rakyat? Dan apakah dibayar? Saya difahamkan tiada bayaran. Pro bono. Jawatannya, memang macam malam tadi. Seperti mana kata Datuk Lokman Adam, kehadiran Nurul Izzah hanyalah sebagai penasihat. Sebab ini perangai orang kita juga, saudara. Pegawai kita ni kadang-kadang menteri pun. Bila Perdana Menteri itu mereka takut nak beri nasihat. Jadi akhirnya pemimpin tertinggi jadi sepi sunyi. Bak kata ini peribahasa ini Konfusius, dia kata lagi tinggi kamu berada di atas semakin sunyi kamu. Dan lagi tinggi kamu berada di pucuk semakin kuat angin yang menerpa. Itu gambarannya. Jadi mungkin pelantikan Nurul Izzah ini adalah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapatkan feedback ataupun pandangan ataupun nasihat yang ikhlas. Sebab zaman Datuk Seri Najib dulu, saya dulu dah tegur. Bila Datuk Seri Najib tanya macam mana? Okey sir. Perkataan okey sir. Pegawai selalu, saya minta maaf sir, bahasa ni kasar sikit. Pegawai kadang pegang telur je. Bila Perdana Menteri tanya, yes sir, okey sir. Jadi pemimpin negara kita tidak mendapat feedback yang jelas. Mungkin sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Nurul sebagai penasihat yang akan menghayati segala keluh kesah rakyat dan ialah anak dengan bapa. Kalau tak bersetuju pun bolehlah dia bercakap. Kalau macam anak saya ke, papa, yang ni tak betul ni pa. Anak dengan bapa mudah. Tapi kalau pegawai berani kena cakap. Tambah-tambah lagi menyentuh soal ekonomi negara. Ini masalah yang saya lihat mungkin. Sebab itu dia punya pun bukan jawatan itu berbayar gaji. Cuma bila sebut aja lantik anak, orang pun mulalah tibai kronisme, nepotisme.
Sedangkan mereka dalam parti yang lain tu dulu, waktu dalam pimpinan kerajaan Tan Sri Muhyiddin dulu, lantik sebagai duta. Tak bekerja pun, gaji berpuluh ribu, boleh kita diam. Bukan? Jadi pejabat Perdana Menteri berapa ramai penasihat, semua berbayar gaji. Yang ini pro bono, tak ada gaji. Cuma yang saya katakan silapnya adalah pegawai-pegawai PMO. Kenapa benda begini disebarkan beritanya? Bukanlah kita nak melindungi, tidak. Tapi tak ada sepatutnya. Berita-berita yang bagi saya tak ada. Tapi dari segi politik ada news value. Saya lihat sendiri bagaimana macam anak menteri besar, anak timbalan menteri besar Kelantan. Dilantik jadi pegawai kanan di Perbadan Kemajuan Ekonomi Negeri Kelantan. Saudara. Dan sekarang ni, mereka sekarang ni tengah menyerang Datuk Nurul Izzah ni. Saya bukanlah pro sangat, saya tidak. Cuma saya katakan, puncanya daripada PMO. Benda yang tak perlu disiarkan, you siarkan. Benda bukan ada bayaran. Jawatan itu bukanlah jawatan eksekutif, eksekutif. Yang boleh panggil orang ini, tidak. Dia sekadar penasihat kepada Perdana Menteri. Mungkin nak tekankan, mana kalau datang ke pejabat tu, orang tak boleh lah. Yalah, anak beranak, dia punya suka lah nak datang ke pejabat bapak dia. Tapi masalahnya kenapa perlu diwawarkan cerita itu? Ini persoalannya. Dan saya melihat, saya dapat terima kiriman kawan. Ini saya cakap saudara, ini saya tak mau bercakap lah tentang apa berlaku di Kelantan, apa berlaku di Terengganu, anak menteri besar, anak timbalan menteri besar, menjawab jawatan itu, jawatan ini. Tak payahlah. Jadi korang kata nanti kita orang lain buat, kita buat begini. Tidak. Tapi saya ingin menjawab hantaran seorang pelayar. Dia petang tadi dia telefon saya, pernah dia hantar. Dia minta supaya saya beri pencerahan dan penjelasan. Di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan dalam pemerintahannya, beliau tidak akan mengamalkan kronisme. Tidak ada nepotisme. Dan tidak ada korupsi. Namun, beliau telah melantik anaknya Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi beliau tanpa apa-apa bayaran. Dia minta pencerahan. Saya nak jelaskan. Apa yang kita tentang kronisme atau nepotisme ini adalah pelantikan jawatan anak beranak untuk mengaut harta rakyat. Ini yang kita tentang. Kalau Nurul Izzah itu dilantik sebagai chairman Tenaga Nasional, mengkayakan keluarganya, memang kita balon habis-habisan saja. Ataupun Nurul Izzah dilantik sebagai pengurusi bank negara. Itu bolehlah kita katakan kronisme atau nepotisme. Ini tak ada. Yang kita tentang KKN, saya bersetuju. Saya tengok tadi ada kenyataan media daripada Ketua Pembangkang. Malahan Tan Sri Muhyiddin pun minta Datuk Seri Anwar Ibrahim tarik balik pelantikan Nurul Izzah. Pelantikan apa benda? Kalau pelantikan itu dibuat, yang ada disediakan kenderaan, yang disediakan pejabat, yang disediakan kaki tangan, macam mana yang berada dalam kerajaan terdahulu, itu bolehlah. Ini kalau pro bono ni saya kata tak ada apa-apa. Hanya sukarela. Iyalah, dia pun tak ada kerja. Dah kalah dia jadi ahli parlimen Matampau. Tolonglah bapak dia. Itu saja, cuma dijadikan political issue. Bak kata Saudara Lokman semalam. Saya setuju pandangan Datuk Lokman Adam. Dia kata paling tidak anak boleh nasihat bapak. Orang lain tak berani nak nasihat. Siapa berani nak nasihat? Tambah pula dengan Datuk Anwar Ibrahim. Kau bagi. Jadi, kalau ketua pengarah ataupun ketua susu pembendaraan ataupun menteri, Datuk Seri, yang ini tak betul Datuk Seri, kita kena buat begini. Berani ke dia orang? Budaya di negara kita ni, pegawai kerajaan ni mana berani bercakap yang benar? Itu yang rosak negara kita ni. Tetapi, kalau anak tegur, Papa, yang ni tak betul Papa. Ini saya dapat laporan ni. Di Pulau Pinang jadi begini. Di Johor jadi begini. Macam mana Papa punya dasar begini? Anak boleh tegur. Dan tak ada apa-apa anak dengan bapa. Paling tidak dia akan mendapat feedback yang ikhlas. This is the most important. Kebanyakannya kadang-kadang bagi feedback ni yang mengampu. No problem Datuk Seri. Di Kelantan kita boleh menang. No problem Datuk Seri. Apa yang Datuk Seri cakap itu orang semua suka. Sedangkan dia tak akan berani menyatakan. Saudara Atin, memanglah terbaik Datuk mengulas lantikan Nurul Izzah. Ini saya secara Atin, saya menjelaskan sebab pertama sekali jawatan itu adalah jawatan yang bersifat pri bono. Tak ada gaji. Yang kedua, bukan jawatan bercorak eksekutif. Kalau eksekutif memang kita tentang habis-habisan. Ya memang saya faham sangat sebab saya adalah antara orangnya yang bersama dengan Presiden UMNO. Kita menentang KKN. Korupsi, kronisme, nepotisme. Dari dulu lagi kita akan menentang. Kita tak mahu adanya budaya ini.
Saudara lihatlah siapa yang kaya raya. Anak beranak. Anak beranak, kaya raya. Menantu, kaya raya. Dapat projek itu, projek ini. Ini pro dono. Ini menasihat bapa. Papa, you nak buat ferry daripada Pulau Pinang. Ni dah ada 2 jambatan. Buat apa nak buat? Tentu dia berani bercakap. Sebab dia akan mendengar apa keluhan rakyat Pulau Pinang. Dia akan mendengar juga apa cerita orang miskin di luar bandar. Keperluannya. Dan tidak ada kepentingan. Jadi, kalau ini jadikan isu politik, bagi saya murah sangatlah, saudara. It's too cheap become a political issue. Saya nak menjelaskan begini, bagi saya lah, ini bukan part and parcel of the nepotisme. Saudara, anak saya suruh saya pelan-pelan, dia kata, memang naik darah saya, sebab kalau orang tak faham. Saya nak menjelaskan. Walaupun mereka mencari isu. Saya tak nafikan. Saudara Azizah, saya tak nafikan. Apa pendengar kita ni memang pakar. Di Malaysia ni bab untuk menyebarkan gosip nombor 1. Dan saya melihat sekarang, saudara, warga orang politik ni, saudara, mereka cukup suka dengan gosip, mengalahkan artis, saudara. Sebab itu saya kata ni, ini sandiwara apa lagi dia mainkan? Apa lagi nak mainkan? Tambah-tambah lagi kita akan menghadapi pilihan raya negeri, 6 negeri yang akan nak jadikan isu politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata tak mahu nepotisme, tapi lantik anak dia sebagai penasihat ekonomi. Kita tanya kepada mereka, berapa bayar gaji? Apakah sebagai penasihat ekonomi itu, dia akan mendapat laba yang besar? Apakah projek-projek itu akan dipunggah untuk keluarganya? Saya tak mahu sebutlah keluarga siapa yang dapat berbilion-bilion. Saya tak mahu sentuh. Itu tak baik. Itu antara mereka dengan Allah SWT. Itu sedekah. Kan? Itu boleh kita anggap sedekah. Mereka berbilion-bilion. Ini anak dengan papa sedekah apa benda? Cuma yang kita rasakan bahawa dia boleh menegur bapaknya kalau ada berlaku kesilapan. Dasar-dasar luar. Dan dia juga mantan ahli parlimen. Itu saja penjelasan saya, saudara.